Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Okey, seperti pada video yang lepas, saya ada berkongsi dengan tuan-tuan tentang bagaimana kalau kita nak kaji isim dari sudut sorof. Okey. Jadi dalam video yang lepas saya ada senaraikan 7 aspek ataupun 7 bahagian ataupun bab bagaimana kita nak mengkaji isim dari sudut sorof. Okay. Jadi dalam video lepas tu saya ada buat ringkasan lah. So seperti yang dijanjikan, saya akan senaraikan, saya akan berkongsi dengan lebih terperinci untuk setiap satu daripada bab ataupun bahagian tersebut. Okay. Jadi sebelum kita pergi, saya ulang balik apakah bab-bab ataupun aspek-aspek yang bila kita nak kaji isim dari sudut sorof ini. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah komponen akhir. Komponen akhir iaitu kita tengok kepada belakang dia. Ataupun bila kita tengok satu kalimah isim tu, kita tengok daripada belakang dia. Okey, kemudian yang kedua adalah kejelasan maksud. Okey, yang ini senang cerita macam inilah. Nakirah dan makrifat. Saya rasa tuan-tuan semua dah sedia maklum lah kan apa itu nakirah, apa itu makrifat. Okay. Yang ketiga adalah jantina, iaitu muzakkar dan muannas. Yang keempat adalah jumlah, mufrad, musanna dan jamak, iaitu ataupun kita kata bilangan lah. Yang kelima adalah struktur susunan, sama ada ianya jamid ataupun mushtaq. Okay. Yang keenam adalah bentuk tasghir. Yang ketujuh adalah bentuk nisbah. Okey. Jadi yang sekarang ni kita nak perbincangkan adalah yang ini tuan-tuan. Komponen akhir. Okey. Komponen akhir iaitu sahih akhir dan ghair sahih akhir. Okey. Okey, jadi kita pergi pada perbincangan iaitu sahih akhir dan ghair sahih akhir. Okey. Untuk video kali ini okay, saya sebenarnya lebih tertumpu kepada perbincangan tentang ghair sahih akhir. Tapi tak apalah. Saya explain juga apa itu sahih akhir. Okey. Sahih akhir ni kalau nak mudah kata tuan-tuan, semua huruf yang tidak diakhiri dengan huruf illah. Okey. Contoh dia paling mudah kita kata macam kitabun. Kitabun. Okey. Maksudnya sekarang ni di sini huruf yang akhir dia tu kita tak ada huruf illah. Jadi huruf dia huruf jelas, huruf yang sahih. Ataupun contoh lain lagi maktabun. Maktabun. Okey. So apa-apa huruf yang bukan huruf illah di belakang dia. Huruf illah ni apa? Macam saya cerita dengan tuan-tuan, huruf illah ni alif, waw, ya. So yang tak ada belakang dia tu ataupun akhir dia tu tak ada kalimah ni, tak ada huruf ni, jadi ianya adalah sahih akhir. Okey. Jadi sekarang ni video kali ni saya lebih kepada nak cerita tentang ghair sahih akhir. Apa itu ghair sahih akhir? Maksudnya ianya huruf belakang dia tu bukan sahih akhir. Okey, bila kita cerita tentang ghair sahih akhir ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terus pergi kepada istilah isim maksur, ismul manqus dan ismul mamdud. Ataupun isim maksur, isim manqus dan isim mamdud. Kenapa saya buat video ni? Sebab ramai yang keliru ataupun confuse dengan kalimah-kalimah ni. In between dia ni ramai yang confuse. Okey. Jadi bila kita cerita tentang huruf-huruf ni, ramai yang confuse. Okey, itu belum saya cerita lagi dari segi baris dia, dari segi i'rab dia. Okey. Jadi sebelum saya start, sebelum saya pergi setiap satu ni, mari kita tengok dulu apa istilah ataupun definisi untuk setiap daripada bab ni. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada isim maksur. Okey, apa itu isim maksur? Okey, isim maksur ni adalah isim maksur ni adalah setiap isim mu'rab, okey, setiap isim mu'rab yang huruf akhir dia berupa alif lazimah.
Jadi apa itu alif lazimah tu tuan-tuan? Alif lazimah ni senang cerita adalah alif yang tak mungkin dihilangkan dan alif tersebut adalah huruf asli. Okey. Jadi alif lazimah ni ada dua bentuk. Satu yang pertama adalah alif yang macam tuan-tuan biasa tengok tu lah. Kemudian yang kedua dia bentuk ya. Okey. Tapi dalam kes kita ni kita tak kata ya ni adalah alif lah. Kita tak kata ya ni adalah ya lah. Walaupun rupa dia macam ya, tapi sebenarnya dia bukan ya. Dia adalah alif. Jadi ini kita panggil dia sebagai alif maksurah. Alif maksurah. Okey. Jadi apa contoh-contoh dia tuan-tuan? Kalau kita cerita pasal ism maksur, nanti kita akan tengok selepas ni lah. Okey. Kemudian yang kedua, kita tengok kepada isim mangkus. Ismul mangkus. Ismul mangkus ni iaitu segala isim mu'rab, okey, yang huruf akhirnya berupa ya lazimah. Ini beza dia tadi tu. Ya lazimah tu maksudnya dia macam ni. Ini kita kata dia. Yang ini tadi ni bukan ya. Yang ini tadi alif. Yang ini ya. Okey. Ianya adalah ya. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada definisi isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim mamdud ni adalah setiap isim mu'rab, okey, yang huruf akhir dia berupa hamzah dan huruf sebelum hamzah tu alif zaidah. Senang cerita macam inilah. Ini kita kata huruf akhir dia hamzah, huruf sebelum dia tu alif. Okey, tuan-tuan ingat benda ni tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan ingat ini adalah formula ajaib lah tuan-tuan. Bila kita cerita isim maksur, ismu mangkus dengan isim mamdud, isim maksur akhir dia dengan alif maksurah. Ismu mangkus akhir dia dengan ya lazimah. Ismu mamdud akhir dia dengan alif dengan hamzah. Okey. Kita pergi seterusnya kepada isim maksur. Okey. Jadi seperti yang saya terang sebelum ni tadi, isim maksur adalah isim yang mana akhir dia mesti dengan alif dan alif juga. Okey. Apa dia contoh-contoh tuan-tuan? Contoh dia mudah saja. Contoh dia macam minta maaf tuan-tuan. Al-fata. Al-fata. Al-fata ni maksudnya pemuda. Ini adalah contoh-contoh isim maksur. Nampak tuan-tuan kat belakang dia ni ada alif. Okey. Al-huda. Al-huda maksudnya petunjuk. Okey, petunjuk. Kemudian banyak lagi. Al-Mustafa. Al-Mustafa. Okey. Al-Malha. Banyak tuan-tuan. Ini semua tuan-tuan dah biasa tengok. Cumanya kadang-kadang kita confuse juga. Al-Mustada'a. Okey. Alright. Jadi ini adalah contoh-contoh isim maksur yang mana akhir dia, belakang dia mesti berakhir dengan alif dan alif. Okey. Jadi seperti yang saya cakap kat depan tadi, saya kata dalam bab ni saya akan fokus kepada isim maksur dengan isim mangkus. Okey, isim mamdud saya akan cerita juga, tapi saya hanya bagi contoh sahaja. Saya tak akan bincang terperinci lah tentang dia punya i'rab dia, contoh ayat dan sebagainya. Okey, tapi untuk isim maksur saya akan bincang dari sudut apa orang kata, dia punya contoh ayat dia dan i'rab dia. Okey, sebab apa? Sebab bab ni yang selalu orang confuse ni, yang selalu keliru ni kan. Okey, dalam isim maksur, okey, saya akan bincang dari sudut i'rab dia, iaitu saya akan senaraikan contoh-contoh ayat dari segi marfu', mansub dan juga majrur. Okey, jadi dalam contoh pertama kita ni adalah saya contoh marfu'. Okey, iaitu yang pertama sekali ayat dia ja'al fata. Apa maksud ja'al fata ni tuan-tuan? Ja'al fata ni telah datang seorang pemuda. Telah datang pemuda itu. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam.
Jadi bila ada alif lam terus kita kata dia sebagai makrifat. Makrifat ni maknanya kita tahulah siapa pemuda tu kan. Jadi apa dia punya i'rab dia? Ni i'rab dia tuan-tuan. I'rab dia adalah marfu' bi dhammah muqaddarah ala alif lita'adzur. Apa maksud dia? Maksud dia kat sini marfu' lah kan tuan-tuan. Dhammah ni tuan-tuan tahulah dhammah. Okey, tapi dalam kes kita ni dhammah dia ni dia bukan dhammah zahirah. Itu kita kena faham tu. Dhammah dia ni adalah dhammah muqaddarah. Muqaddarah ni maksudnya dhammah yang kita ditakdirkan. Kita takdirkan dia. Takdirkan tu maknanya kita, saya pun nak terang Melayu pun agak payah juga ni. Kita takdirkan lah. Itu maksud dia lah. Ala alif, maksudnya ditakdirkan ke atas alif lita'athur. Ini kalau tengok daripada terjemahan buku ni, dia kata berstatus marfu' dengan dhammah muqaddarah pada alif kerana mustahil dibaca. Kenapa dia cakap mustahil dibaca ni tuan-tuan? Ni tuan-tuan kena faham. Sebab apa? Kalau ada isim maksul, dia tak akan jadi ja'al fatayu. Ja'al fatayu. Dia tak jadi gitu. Itu bukan bahasa Arab lah. Dia tak jadi gitu. Jadi dia bila kita cerita tentang ni, dia jadi ja'al fatah sahaja. Walaupun dia adalah dhammah. Sebab tu kita kata dia dhammah muqaddarah. Okey. Jadi contoh yang kedua, saya cerita kat sini, dakhaltul mustashfa. Dakhaltu mustashfa. Saya masuk ke hospital. Maksud dia kat sini lah. Jadi mustashfa ni adalah hospital, yang mana akhir dia tu pula adalah juga sebagai kata apa, isim maksul. Dalam kes kita ni, mustashfa ni adalah mansub. Sebab apa dia mansub? Sebab dia hukum i'rab dia macam tu, mansub. Jadi dakhaltul mustashfa, ia adalah maf'ulun bih kepada dakhaltu, ataupun kita kata maf'ulun fih lah. Tak kisahlah, yang penting kita tahu dia adalah mansub. Jadi dalam i'rab kita kali ni pun dia sama juga, iaitu dia bi fathah muqaddarah alal alif lita'azzur. Sama juga. Jadi dia lebih kurang macam yang tadi, marfu' juga. Pada alif kerana mustahil dibaca. Kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya, contoh dia, ayat dia adalah ittaka'tu 'alal asa. Ittaka'tu 'alal asa. Ittaka'tu ni kita kata saya berpegang lah, ataupun saya berpaut pada tongkat. Tongkat ni asa kan. Dekat sini tuan-tuan boleh nampak, dia tak pakai kat sini, dia tak pakai macam ni. Tulisan dia tak pakai al-asa, dia tak pakai macam ni. Dia pakai al-asa. Al-asa. Jadi digunakan alif. Digunakan alif kat sini. Alif yang biasalah. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat i'rab dia pun sama juga. Majrur bi kasratin muqaddaratin 'ala al-alif lita'azzur. Jadi pun sama juga dengan yang tadi tu. Tuan-tuan faham sampai sini Sekarang ni tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan. Tiga contoh tadi yang marfu'. Ni saya back balik tadi. Marfu' yang tuan-tuan tengok tadi ni, marfu'. Lepas tu mansub. Majrur ni tadi, tiga-tiga ni tadi, tuan-tuan tengok tu untuk kalau isim maksud tu adalah keadaan ada alif lam, ataupun kita kata dia makrifat lah. Macam mana kalau kita nak tahu dia kepada nakirah? Kita tengok apa selepas ni. Kita summarize balik lah tuan-tuan. Ini semua yang saya bincang tadi ni bila dia dalam keadaan makrifat, bila ada alif lam. Alif lam. Jadi tuan-tuan tengok pattern dia semua sama. Pattern dia, belakang dia sama. Maknanya dia kosong, dia tak ada apa-apa. Yang ini untuk ma'rifat. Kalau kita cerita nakirah, nakirah macam mana lah tuan-tuan? Bila kita sebut nakirah, dia akan jadi macam ni.
Ja'a fatan. Ja'a fatan. Apa dia jadi? Adalah dia jadi tanwin. Tapi tanwin dia bukan dekat ya ni. Tanwin dia dekat sini. Dia dekat huruf sebelum dia tu. Okay. Telah datang seorang pemuda. Kita tak tahu pemuda mana. Kita tak tahu. Jadi dia ada tanwin. Kemudian yang kedua, dakhal tu mustashfan. Aku masuk ke salah sebuah hospital. Sama juga trend dia. Sama juga. Dekat sini. Dia tak tanwin dekat ya tu, dia tanwin dekat huruf sebelum tu. Okey. Yang ketiga, ittaka'tu ala asan. Sama juga tanwin dekat belakang dia. Kemudian yang kat depan ni dia kosong. Ini beza dia. Tuan-tuan hadam, tuan-tuan salin, snapshot ke apa ke, inilah formula dia saja. Bila dia makrifat, okey, bila dia makrifat, macam inilah keadaan dia. Okey. Bila dia nakirah, macam inilah keadaan dia. Okey. Okey. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran, boleh cek balik one by one dalam Al-Quran macam mana dia tulis. Bila dia keadaan makrifat dan keadaan dia nakirah. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada isim mangkus. Okey. Isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Okey, saya ulang balik tadi definition yang asal tadi tu, yang awal tadi tu, iaitu huruf akhir dia atau huruf akhir dia okey berupa ya lazimah. Ya lazimah. Macam ni. Contoh dia macam mana tuan-tuan? Contoh dia kita kata al-muhami. Al-muhami. Muhami ni maksudnya apa tuan-tuan? Muhami peguam. Ar-ra'i. Okey. Ar-ra'i ni pengembala. Okey. Pengembala. Ad-da'i. Ad-da'i ni apa? Pendakwah. Yang tuan-tuan tengok rancangan da'i ke TV3 tu kan. Inilah ad-da'i. Jadi dia ada ya di belakang dia, semua ada ya, akhir dia adalah ya. Ataupun yang biasa kita guna dalam buku nahwu ni al-qadi. Al-qadi maknanya hakim. Ini adalah contoh-contoh isim mangkus yang contoh-contoh isim mangkus. Okey. Sekarang ni kita pergi pada contoh ayat dia. Ayat yang pertama, ayat kita pergi kepada susunan dia marfu', mansub dengan majrur. Ayat yang pertama iaitu ja'al muhami. Ja'al muhami. Okey, tuan-tuan perhatikan di sini baris dia bila dia dalam keadaan marfu', macam mana baris dia? Baris dia yang pertama sekali macam tadi juga, huruf sebelum itu akan berbaris bawah. Dan di belakang dia ni kalau tuan-tuan tengok kosong, tak ada apa. Tak ada apa. Jangan tuan-tuan pandai-pandai pula letak ja'al muhamiu. Contoh macam saya tulis ni al-muhami yu. Ni salah. Okey. Dia mesti kosong. Saya tulislah kosong. Dia mesti kosong. Okey. Okey, jadi kita tengok i'rab dia. I'rab dia adalah al-muhami marfu' bid-dhammah muqaddaratin ala ya'u al-istiqal. Ni kita belajar baru punya. Listiqal. Listiqal ni thaqala, iaitu berat. Berat. Lisanus thaqil, lidah yang berat. Kalau orang Arab katalah. Okey, marfu' bi dhammah muqaddarah. Okey, kenapa kita kata dhammah muqaddarah? Dia sama juga contoh macam isim maqsul tadi. Dhammah dia tu adalah dhammah yang ditakdirkan. Dia bukan dhammah yang jelas dengan tashkil dia tu, iaitu dia sama ada dia dhammah ada baris lah, dia tak ada. Dia dhammah dia tu diwakili dengan huruf ya. Jadi maksud dekat sini berstatus marfu' dengan dhammah muqaddarah pada ya kerana berat terbaca. Ini terjemahan buku Indonesia lah. Berat terbaca, kita anggap kita kata dia berat je lah. Okey. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Ini contoh mansub qabaltu al-qadi. Apa maksud dia? Maksud dia adalah saya telah pergi berjumpa dengan hakim itu. Al-qadi. Okey, ini yang menarik tuan-tuan.
Tuan-tuan nampak tak baris di belakang dia ni, okey, dia ni ada pula. Okey, ada pula. Kenapa peliknya tadi kosong? Kosong. Untuk marfu' dia kosong. Tiba-tiba dekat yang kedua ni ada pula qabaltu al-qadiyah. Okey. Untuk isim mangkus berstatus mansub, dia ada exception sikit lah kita kata. Jadi i'rab dia pun macam biasa. Mansub bil fathah az-zahirah. Mansub bil fathah az-zahirah. Maksudnya dia mansub dengan fathah yang jelas. Memang jelas sebab apa, dia ada baris. Jadi dia bukan macam marfu' tadi. Dia ada baris. Okey. Jadi apa dia punya tu? Berstatus mansub dengan fathah yang jelas. Okay. Ini untuk mansub. Okay. Mansub saja. Tuan-tuan buat star ke apa ke. Mansub dia special sikit. Okay. Okay. Contoh yang ketiga. Bila dia dalam keadaan majrur. Contoh dia di sini, sirtu fil wadi. Aku melintasi lembah itu. Al-wadi ni kan lembah kan. Lembah itu. Jadi fi kat sini adalah harf jar. Harf jar ni yang menjarkan isim selepas dia. Jadi kita tengok apa i'rab dia. I'rab dia majrur bi kasrah muqaddaratin 'ala al-ya' listiqal. Ini sama macam marfu'. Sama macam marfu'. Tuan-tuan tengok di belakang dia kosong. Tak ada apa. Sama macam marfu'. Jadi di sini kita nampak, kita jelas bahawa bila dia marfu' dengan majrur, dia tak akan ada baris. Exception untuk kalau dia mansub. Okay. Jadi maksud dia pun sama juga, berstatus majrur dengan kasrah muqaddarah pada ya kerana berat terbaca. Okay. Jadi itu untuk tiga-tiga contoh yang saya bagi tadi tu, itu adalah contoh kalau dia makrifat. Okay. Macam mana kalau kita kata dia nakirah? Okey, pertama sekali saya nak pembetulan ni bukan maksud ni. Ini saya buat isim mangkus. Saya tu lupa update tadi. Okey, isim mangkus. Macam mana kalau dia makrifat? Okey, makrifat kita dah nampak dah kan contoh dia macam ni tadi. Okey, yang mana belakang dia ni summary lah saya kata. Kosong. Okey. Dan makrifat yang ni dia sama dengan yang ni. Sama. Okey. Tapi yang ini dia exception. Ini kita kata kita tanda star lah. Qabaltu al-qadi. Kita tanda star, dia special sikit. Okey. Okey. Sekarang ni macam mana kalau saya nak kata dia nakirah? Okey. Untuk nakirah, okey. Untuk nakirah, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam mana? Ja'a muhamin. Saya telah seorang peguam telah datang. Tuan-tuan tengok tak? Bila dia keadaan nakirah, ya ni dia dihazafkan. Kecuali bila dia mansub. Macam ni. Yang kedua ni. Qabaltu qadiyan. Qadiyan ni saya telah berjumpa seorang hakim. Jadi tuan-tuan tengok kat sini, tuan-tuan boleh nampak beza dia. Jadi bila dia mansub qabaltu qadiyan, dia akan jadi ada tanwin kat belakang dan ditambah dengan alif. Ditambah dengan alif. So dia mesti ada tanwin, dia mesti ada alif. Okey. Yang ketiga, sirtu fi wadin. Saya telah melintasi sebuah lembah. Sama juga macam tadi, ya ni dia dihazafkan, kemudian dia letak tanwin. Dan walaupun dia keadaan macam keadaan kat sini keadaan marfu', patutnya marfu' ni baris atas lah kan. Tapi dia tak jadi baris atas, dia jadi baris bawah, tapi kita kata dia marfu'. Okey. Ini pun sama, walaupun dia baris jar, tapi kita tak kata dia wadun. Kita tak kata dia muhamun. Kita tak kata dia macam ikut baris tu lah. Kita akan cakap dia
Sirtu fi wadin. Saya berjalan melintasi lembah. Okey. Saya padam balik kat sini. Okey, saya nak tuan-tuan ambil gambar kalau boleh. Nampak beza dia. Okey. Saya padam balik. Okey. Okey. Kesimpulan dia, saya nak kata, bila kita cerita pasal isim maksul ni, dia dalam keadaan dia marfu', dia sama. Dalam keadaan dia mansub, dia dalam keadaan dia makrifat dengan nakirah, keadaan dia sama. Ini pun sama, ini pun sama je. Iaitu ja'al muhami, ja'a muhamin. Okey. Qabaltu qadiya, qabaltu qadiyan. Sirtu fil wadi, sirtu fi wadin. Jadi tuan-tuan tanda kat sini, ini yang special bila dia mansub. Okay. Ingat apa yang saya kongsikan ni tuan-tuan, sebab apa? Inilah yang paling ramai confuse, paling ramai keliru dengan bab ni. Memang agak tricky sikit lah. Okay. Okay. Faham setakat tu jadi kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan boleh rujuk kitab-kitab nahwu, kitab-kitab saraf, tengok balik apa yang saya kongsikan ni lah. Ini pun saya ambil, sebenarnya saya petik daripada kitab-kitab saraf juga ni. Dan sama je lah. Tuan-tuan boleh rujuk balik. Tapi moga-moga video saya ni boleh membantu tuan-tuan untuk mendapat penjelasan yang lebih terang lah. Okay. Saya cuba sehabis baik untuk nak bagi nampak perbezaan dia tu lah. Okay. Okay. Yang terakhir, isim mamdud. Isim mamdud ni apa tuan-tuan? Isim mamdud ni yang macam saya cakap tadi, bila diakhiri dengan alif hamzah. Apa contoh-contoh dia? Contoh-contoh dia, saya akan kata insya'un. Insya'un. Ataupun kita kata penciptaan. Kan? Penciptaan. Ibtida'un. Ibtida'un. Permulaan kan? Permulaan. Banyak lagi. Sama'un. Banyak. Kemudian kisa'un. Okey. Kemudian uzam, apa ni? Syu'ara'u. Syu'ara'u. Okey. Kemudian apa? Khadra'u. Okey. Khadra'u. Okey. Tuan-tuan mungkin tanya saya kan, kenapa yang sini tanwin, tapi sini tak tanwin pula. Yang ni tanwin, yang ni tak tanwin. Sebenarnya panjang sikit lah bab ni kalau saya nak terang. Tapi cukup tuan-tuan tahu yang ini dua ni, dia adalah mamnu' minas saraf. Yang ini ibarat macam huruf biasa je lah, saya akhir biasa. Okay. So isim mamdud ni kenapa saya tak bincangkan dari sudut i'rab dan contoh ayat dia, sebab isim mamdud ni lebih kurang sama je hukum dia macam huruf sahih akhir. Maksudnya kalau saya kata insya'un, dia boleh jadi insya'un, dia boleh jadi insya'an, dia boleh jadi insya'in. Dia boleh jadi ni, tiga-tiga ni. Sama juga kalau saya kata ibtida'un, dia boleh jadi ibtida'un, dia boleh jadi ibtida'an, dia boleh jadi ibtida'in. Sama'un, sama'un, sama'an, sama'in. Kisa'un, kisa'an, kisa'in. Dia boleh jadi. Jadi sebab tu saya kata sama je macam sahih akhir. Jadi sebab tu saya tak bincangkan di video inilah. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian saya setakat ni. Jadi saya harap tuan-tuan faham, tuan-tuan jelas dengan apa penerangan saya. Kalau tuan-tuan masih keliru, tuan-tuan boleh tengok baliklah, ulang balik video perkongsian saya ni daripada awal, dan dari situ saya diterangkan dengan lebih jelas lah. Okay, kalau tak faham juga, tuan-tuan boleh PM, boleh ataupun boleh komen di bawah. Mungkin ada yang saya terlepas pandang beberapa poin-poin penting. Okay. Dan cadangkan kepada saya, mungkin saya boleh perjelaskan balik lah. Okay. Jadi insyaAllah kita berjumpa di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.